Sekarang ini di talian saya bersama dengan Kamaruddin Mapeh yang merupakan pengarang kumpulan berita dan hal ehwal semasa TV3. Assalamualaikum, Encik Kamaruddin. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa Ya, khabar, Ihsan? baik, Alhamdulillah. Pertama sekali, ini adalah momen dan juga situasi kehilangan besar kepada seluruh kerja dan juga seluruh keluarga TV3 dan juga media Prima. Dan difahamkan Abang Kamaruddin Mapeh sempat melawat Allahyarham di hospital ketika dimasukkan ke hospital disebabkan angin ama. Tetapi dalam sudut sebagai seorang rakan kerja yang mungkin bermula sebagai generasi awal di TV3, bagaimana keakraban abang bersama dengan Allahyarham dan bagaimana teamwork ataupun kerja bersama-sama dengan Allahyarham? Okey, terima kasih, Ihsan. Sebenarnya saya mengenali Allahyarham Raymond Goh ni pada awal ataupun 90-an. Raymond Goh sebelum saya bekerja di TV3 pun dia sudah ada muncul di kaca TV dan selalu saya menonton untuk mengikuti berita TV3 sama ada berita Inggeris ataupun berita bulletin utama. Dan saya tahu Raymond Goh adalah seorang yang sangat berdedikasi, seorang yang sangat profesional dalam bekerja. Tapi saya nak jelaskan, walaupun Raymond sudah lama di TV3, maksudnya daripada 90-an, satu masa itu akhir 90-an, tak silap saya, dia ada berhenti sekejap. Maksudnya bukan berhenti, tapi dia ada seorang, mungkin orang tak tahu, dia sebenarnya adalah part-timer. Dia bukan staff penuh ataupun pekerja sepenuh masa di TV3. Beliau adalah seorang pembaca sambilan sejak daripada awal dan di tengah-tengah itu beliau ada berehat sekejap dan sebelum datang kembali untuk membaca Nightline lah sehingga sekarang. Ketika beliau sakit pun beliau masih seorang bergelar pembaca berita Nightline. Dan saya kenal Raymond Goh walaupun perbezaan umur tu agak beza. Beliau ialah 60 tahun ke atas, 62 tahun secara tepatnya. Tapi beliau seorang yang sangat mudah didekati, seorang yang amat disenangi, kan. Dan beliau juga banyak pengalaman dan kami meminta beliau untuk menyumbang sebagai jurulatih ataupun memberi latihan kepada muka-muka baru pembaca berita di TV3, sama ada bahasa Inggeris ataupun bahasa Melayu. Kita tahu Raymond seorang yang sangat-sangat berpengalaman dan beliau sebagaimana kita tahu, beliau seorang yang bersuara emas. Dan itulah banyak pengalaman-pengalaman yang saya dapat belajar juga daripada Raymond sepanjang saya bergelar pembaca berita di TV3 hampir 30 tahun juga. So itulah saya kenal Raymond dan last kali saya berjumpa dengan dia adalah selepas Raya Aidilfitri baru-baru ini. Kita berjumpa dalam satu majlis, di majlis semua terbuka seorang daripada sahabat ataupun warga kerja TV3 di Shah Alam. Itulah kali terakhir kami berseloroh, berborak-borak dengan Raymond. Dan sehingga kini saya masih teringatlah detik ataupun momen itulah, Ehsan. Dan juga bang, menjadi seorang penyampai berita itu mungkin ada dalam kalangan kita yang secara dasarnya adalah penyampai, pelapor, wartawan dan sebagainya. Tetapi mengenali Allahyarham Raymond Goh ini, apa sebenarnya yang generasi hari ini, penyampai-penyampai berita muda dan sebagainya perlu belajar daripada Allahyarham? Ya. Banyak yang boleh dipelajari daripada Allahyarham. Beliau ada seorang yang menepati masa, seorang yang tegas dalam seorang berdisiplin dalam tugasan. Beliau datang mengikut masa. Jadi bagi saya ini adalah satu ataupun beberapa perkara yang perlu diambil pedoman oleh junior ataupun pembaca berita yang muda, kan, bagi saya. Because Raymond ini kita tahu masa dia baca TV3 ramai sangkatan, kalau tak tahulah, kalau nama-nama seperti Patrick Teo, Gerard Benedict, kalau yang kenal lagi mungkin Karen Lim ataupun Nina Halim Rasif, itu nama-nama yang saya ingatlah masa Raymond membaca
berita di TV3 90-an dulu ataupun awal akhir 80-an dulu kan. So inilah, so bagi saya Raymond sangat banyak yang kita perlu ambil contoh daripada Raymond. Macam saya katakan tadi, menepati masa seorang yang tegas tetapi serius tapi tegas lah. Maksudnya tegas, maksudnya kerjaya itu perlu diutamakan. Maksudnya kita tak perlu ambil remeh apa juga kerjaya kita lah. Dalam konsep membaca berita, kita perlu menemati masa, kita perlu berdisiplin. So inilah antaranya, Ihsan. Ya, dan juga antara perkara-perkara lain, contohnya dari sudut perkara, walaupun seperti yang abang nyatakan tadi, ia adalah part time yang mungkin dulu bermula sebagai pekerja sambilan dan ada waktu berhenti seketika ataupun berehat seketika dan sambung kembali. Bagaimana komitmen, bagaimana kerjasama Allahyarham terhadap TV3 itu sendiri, terhadap Nightline, dan juga keakraban dia bersama dengan petugas-petugas yang lain? Ya, macam saya katakan tadi, Raymond adalah seorang yang sangat muda, sangat menepati masa, tapi dan beliau juga amat disenangi dalam kalangan sama ada dalam kalangan pembaca berita ataupun kalangan tenaga produksi, produser, penolong produser. So memang Raymond apabila ada satu masalah, so mereka akan katakan, contohilah Raymond Goh. Bagaimana Raymond Goh seorang penyampai lama tetapi tidak menimbulkan sebarang masalah kepada tim ataupun tenaga pasukan Nightline contohnya, kan. So inilah antara kelebihan ataupun pengalaman yang kita boleh kongsi mengenai Raymond ini, kan, Ihsan. Ya. Baik, terima kasih Kamarudin Mapi, pengarang kumpulan berita dan hal ehwal semasa TV3. Itu antara momen dan juga kenangan Kamarudin Mapi bersama dengan Allahyarham Raymond Goh.